Benarkah PH DAP ganggu kedaulatan Melayu Islam? Ketua Penerangan PAS Pusat Senator Insinyur Khairul Nizam Khairuddin dilaporkan menyarankan supaya pemuda PAS menggunakan internet untuk menyerang Pakatan Harapan dan DAP berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Serang DAP dengan PH bukan rocket science, tekan sahaja di internet apa kejahatan DAP. Keluar semua benda, mustahil tidak reti main atau menggunakan internet anak-anak muda. Yang penting serangan yang dituju bersusun dan arahan diberi secara naratif oleh Ketua Penerangan di peringkat Dewan-Dewan. Katanya, semacam berucap pada Ijtima' Tarbawi 8.0 baru-baru ini, lapor Harakat Daily 1 Oktober lalu. Menurut Khairul Nizam, rakyat perlu diingatkan mengenai sikap PH dan DAP yang mengganggu kedaulatan Malaysia ataupun lebih mudah disebut sebagai Melayu Islam dan institusi Raja-Raja Melayu. Saya menyeru seluruh pemuda PAS, anak-anak muda khususnya, sama ada Muslimin atau Muslimat, pastikan serangan bertali arus dan ingatkan kepada rakyat kejahatan PH yang memerintah selama 22 bulan. Demikian katanya. Seiring dengan arahan Khairul Nizam supaya pemuda PAS menyerang Pakatan Harapan dan DAP secara bertali arus dengan fitnah kononnya gabungan parti itu mengganggu kedaulatan Melayu Islam dan institusi Raja-Raja Melayu dalam tempoh 22 bulan mentadbir negara, jom channel ingin mengingatkan saudara Khairul, mati itu tidak kira berapa usia. Dari Maqil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Jom channel mengajak kalian yang masih percaya kepada penipuan PAS dan rakan sekongkolnya UMNO mendengar kembali titah Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah semasa pelancaran buku yang bertajuk Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu bertarikh 22 September lalu. Baginda bertitah bahawa manusia hendaklah insaf dengan kisah yang dijadikan pengajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa iblis menyesatkan mereka melalui instrumen imbuhan yang berbentuk kuasa. Hari ini lebih ramai manusia yang telah disesatkan dengan imbuhan keduniaan yang berbentuk kuasa dan kekayaan. Manusia tanpa sedar, tanpa silu, tanpa malu, tanpa khawatir akan kebarangkalian telah tergelincir melakukan perbuatan berunsur syirik kerana sanggup mengabdikan diri menjadi hamba kepada wang, kuasa, pangkat dan juga jawatan. Manusia mula mendewakan manusia lain dan bersedia menghambakan diri, menggadai prinsip serta menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain kerana wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Titah baginda Sultan Nazrin memetik hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud akan datang suatu zaman umat manusia tidak lagi mempedulikan rezeki yang diterima olehnya sama ada daripada sumber halal ataupun haram. Sultan Nazrin menyelar mereka yang sanggup bersekongkol dan bersubahat, melakukan kemungkaran serta tergamak, berbohong kerana lupa bahawa punca rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda turut bertitah sifat sebenar insan akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikotakan, malah begitu cepat bertukar nada, berlainan irama, bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Baginda mengharapkan supaya para ulama atau murabbi untuk kembali dengan berani sebagai pejuang anti rasuah dan pembimbing ummah. Ketika menghadapi mudarat yang melanda negara akibat perlakuan rasuah, kita memerlukan lebih ramai para murabbi tampil ke hadapan secara berani menggemakan mesej memerangi rasuah. Para murabbi berperanan amat penting untuk mendidik dan menyuburkan kesedaran kerohanian dan moral. Para murabbi perlu menegaskan pentingnya ummah memiliki sifat-sifat ikhlas kerana ummah yang ikhlas itu tidak akan dapat didampingi atau dipengaruhi iblis. Siapakah hari ini yang mengabaikan titah Sultan Nazrin yang juga ahli institusi Raja-Raja Melayu? Adakah dengan menghadkan cabutan nombor ekor sebanyak 8 kali oleh Kerajaan Pakatan Harapan berbanding 22 kali sekarang mengganggu kedaulatan Melayu Islam dan institusi Raja-Raja Melayu? Murabbi manakah yang hari ini bersekongkol menjadi tongkat kepada parti yang dikuasai para perasuah? Janganlah mati dalam keadaan menipu atau membohongi rakyat.